Apa yang Rasputin tak tahu, sebenarnya semua makan minum tu dah dicampur dengan cyanide. Tapi kan, lepas dah 2 jam 30 minit, Rasputin ni tak mati-mati. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Hari ini aku nak sambung borak pasal seorang figura yang pernah popular di Rusia pada satu ketika dahulu, iaitu Grigori Rasputin. Anyway, kalau ada sesiapa yang belum lagi menonton video bahagian 1, boleh pergi tengok dulu Okey, macam aku cerita hari tu, kisah kegilaan Rasputin dalam ilmu mistik ni dah makin berleluasa dekat Rusia. Dekat surat khabar ada tulis orang lepak kedai kopi pun cerita pasal dia. Bila cerita-cerita ni sampai dekat telinga Bishop Hermogen dengan Padri Iliador, diorang rasa yang Rasputin ni dah malukan diorang. Iyalah, diorang yang bawa masuk Rasputin ni dalam masyarakat dekat Saint Petersburg. Jadi diorang pun pergilah jumpa Rasputin untuk dapatkan penjelasan. Bila jumpa tu, diorang tuduh Rasputin ni ada buat perjanjian dengan syaitan untuk dapatkan kuasa menyembuhkan penyakit. Disebabkan menyirap gila dengan Rasputin ni, Hermogen terus genggam kemaluan Rasputin sambil jerit, "Engkau ni banyak fikir guna kemaluan kau daripada guna otak kau tau." Lepas tu diorang bantai Rasputin ni guna salib kayu yang besar. Sayangnya tindakan tu tak melunturkan pun semangat dak Rasputin ni. Lepas kejadian tu, Rasputin terus pergi mengadu dekat Tsarina yang diorang ni nak bunuh dia. Disebabkan tu, Bishop Hermogen dengan Padri Iliador pun dihukum buang negeri. Iliador dikatakan lari ke Finland dengan berpakaian wanita sebab dia tak nak orang tahu dia pergi mana. Dalam masa yang sama, Rasputin ni dah rasa yang dia perlukan rehat daripada segala aktiviti dia dekat Saint Petersburg. Jadi dia decide untuk balik kampung. Apa yang Rasputin tak tahu ialah Iliador ni dah nekat nak bunuh dia, sebab Iliador ni yakin yang Rasputin ni sebenarnya Antichrist. Senang cerita bawa ajaran sesat untuk agama Kristian. Dia upah seorang pelacur yang bernama Kionia Guseva untuk bunuh Rasputin. Untuk pengetahuan korang, Guseva ni ada kecacatan dekat muka tau. Bekas pelanggan dia pergi potong bahagian hidung dia yang membuatkan muka dia jadi berlubang. Demi nak kuatkan motif Guseva untuk bunuh Rasputin, Iliador pun ceritalah segala perbuatan Rasputin yang suka dera pekerja seksual dekat Saint Petersburg. Sejak kes hidung dia kena potong tu, Guseva ni memang benci gila lelaki yang suka dera pekerja seksual macam dia. Lepas dah dengar semua tu, Guseva pun pergi ke kampung Rasputin dan tunggu dia keluar rumah. Kebetulan pula masa tu Rasputin ni ada dapat surat. Jadi dia kena pergi pejabat pos untuk hantar surat balas. Masa dia nak keluar tu, dia nampak ada seorang perempuan cacat tengah berdiri sambil pandang dia. Rasputin ni fikir perempuan tu mesti saudara baru ni. Kalau orang Islam selalu kita sebut mu'alaf So dia pun decide nak pergi dekat perempuan tu untuk bagi sedekah dan berdakwah sikit. Bila Rasputin dah ada dekat depan Guseva, dia pun terus tikam perut Rasputin berulang-ulang kali. Guseva ni punyalah bersungguh nak bunuh Rasputin ni sampai dia sanggup masukkan tangan dia dalam perut Rasputin dan tarik keluar usus dia. Disebabkan kejadian tu, Rasputin pun dimasukkan ke hospital untuk dapatkan rawatan. Kebetulan pula kejadian tu berlaku pada hari yang sama berlakunya peristiwa Franz Ferdinand kena bunuh, di mana peristiwa ni menjadi salah satu punca tercetusnya Perang Dunia Pertama. Bila dengar pasal kedatangan Perang Dunia, Rasputin terus tulis surat kepada Tsar Nicholas II untuk pujuk dia jangan join perang ni. Rasputin cakap dia dah dapat alamat bahawa semua orang akan bermandikan darah kalau join perang ni. Perang dunia ni tak bagi manfaat pun, sekadar bencana besar dan bagi kesengsaraan yang tak ada batas. Sayangnya Tsar Nicholas II langsung tak nak dengar nasihat Rasputin. Dan untuk kali pertama sepanjang pemerintahan dia, orang ramai mula bersorak dan menyokong dia untuk join perang tu demi kedaulatan Rusia. Demi nak buktikan semangat patriotik dia, Tsar Nicholas II pun tinggalkan istana untuk pergi perang bersama-sama dengan tentera dia. Jadi dia letakkan Rusia di bawah pemerintahan Tsarina Alexandra. Bila dapat tahu Tsarina terpaksa handle pemerintahan Rusia seorang-seorang, Rasputin pun balik ke istana lepas dah sembuh dari kecederaan dia. Sampai je dekat istana, Rasputin terus jadi orang
orang kanan Zarina dan bertindak macam dia tu pemangku Tsar Nicholas II. Sepanjang 2 tahun perang tu, Rasputin dah campur tangan dalam hal politik dan ketenteraan Rusia. Tapi disebabkan dia tak ada pengetahuan dalam pentadbiran kerajaan dan pengalaman dalam politik, tindakan dia tu lebih banyak merugikan negara je. Semua orang yang dilantik pun tak boleh nak buat kerja dengan baik. Walau bagaimanapun, tak ada seorang pun yang boleh halang atau jatuhkan Rasputin. Cuma masa ni, Rasputin dah wujudkan ramai musuh, terutamanya dalam kalangan orang politik dan kerabat diraja. Macam yang kita tahu, Perang Dunia Pertama ni sangatlah dahsyat dan dah menyebabkan berjuta-juta orang Rusia mati. Ditambah pula dengan kejatuhan ekonomi di mana kos hidup makin naik tapi peluang pekerjaan dah makin kurang. Walaupun dalam situasi macam ni, Zarina ni tetap percaya dengan Rasputin ni. Dah ramai askar dah mati, keadaan ekonomi dekat Rusia pun dah teruk. Engkau boleh bagi orang gila ni yang perintah negara. Jadi rakyat Rusia dah rasa muak dengan perangai bodoh keluarga diraja ni. Ditambah lagi dengan beberapa faktor lain, maka tercetuslah gerakan revolusi dekat Rusia. Dalam masa yang sama, kesihatan Rasputin pun dah makin merudum. Tak lama lepas tu, kebolehan dia untuk sembuhkan penyakit pun dah hilang. Rasputin ni dah sedar yang dia akan mati tak lama lagi. Dia pun terima situasi tu dengan rela hati sebab dia percaya Tuhan nak jadikan dia korban untuk selamatkan rakyat Rusia. Sama macam peristiwa Jesus Christ kena salib. Lepas tu, Rasputin pun tulis surat dekat Zarina. Dia cakap kalau ada salah seorang kerabat diraja yang bunuh dia, maka takkan ada seorang pun ahli keluarga diraja yang kekal hidup dalam tempoh 2 tahun. Rasputin cakap rakyat Rusia sendiri yang akan bunuh diorang ni semua. Dia bagi tahu juga dia akan korbankan diri dia demi keselamatan semua kerabat diraja dan seluruh rakyat Rusia. Nak dijadikan cerita, masa persidangan parlimen tahun tu, ada seorang ahli politik yang berani terus gelaukan Rasputin ni sebagai kuasa gelap yang akan menjatuhkan Rusia. Dia cakap dekat parlimen, dia dah letih dan sakit hati bila tengok seorang petani pengotor yang bodoh memerintah tanah air dia. Jadi dia bagi amaran dekat parlimen, kalau kerajaan masih nak kekalkan Rasputin dalam tampuk pemerintahan, dia sendiri yang akan bunuh Rasputin ni. Suami kepada anak buah Zarina Alexandra yang bernama Felix Yusupov merupakan salah seorang dari kelompok yang nakkan Rasputin ni mati. Dia menyirap tengok Rasputin ni bermaharaja lela dalam kalangan kerabat diraja Rusia. Untuk pengetahuan korang, Felix ni dianggap sebagai lelaki yang tak ada matlamat hidup. Hidup dia cuma bergantung pada kekayaan keluarga dia je. Memandangkan keluarga dia salah satu keluarga yang terkaya dekat Rusia pada masa tu. Puteri sulung Tsar Nicholas II, Olga Nikolaevna, yang berkhidmat sebagai jururawat dalam Perang Dunia Pertama, mengutuk Felix ni sebagai pengecut sebab dia tak nak ikut pergi perang. Jadi Felix nampak inilah peluang dia untuk buktikan bahawa dia seorang lelaki yang berguna dan patriotik. Satu lagi info untuk korang, anak buah kepada Zarina Alexandra dan isteri kepada Felix ni, Princess Irina Alexandrovna, merupakan salah seorang wanita paling cantik dekat Saint Petersburg tau. Felix ni pula dah tahu perangai Rasputin bila dengan perempuan. Jadi dia pun cakap dekat Rasputin yang dia nak minta tolong Rasputin ni sembuhkan penyakit bini dia, di mana bini dia ni ada masalah ketagihan seksual. Anyway, ada kabar angin yang mengatakan Felix dengan Irina ni selalu main tukar-tukar pasangan untuk buat aktiviti seksual. So benda ni lagi menguatkan alasan Felix untuk jemput Rasputin datang ke rumah dia. Lepas dah berjaya dapatkan kepercayaan Rasputin, Felix pun pergi jumpa dengan 2 orang kawan dia untuk plan macam mana nak bunuh Rasputin ni. Satu rumah freehold non bumi bang. Okey. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik lah. Korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je lah. Okey, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2,000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report mypocket korang. 1,000 pelanggan terawal akan dapat info laporan SeaCris, SeaTOS, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena
kena check kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okay, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap. Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah Kau kata tadi nombor 6. Pada malam 29 atau 30 Disember 1916, kawan-kawan Felix pun ambil Rasputin naik kereta dan bawa dia pergi ke rumah Felix. Diorang buat setup macam konon-kononnya Felix ni ada buat majlis besar-besaran dekat rumah dia. Dan diorang bawa Rasputin ni pergi ke ruang makan dekat bawah tanah. Diorang cakap Irina tengah layan tetamu dekat tingkat atas. Nanti dia turun bawah untuk proses rawatan dengan Rasputin. Sementara menunggu tu, diorang jemputlah Rasputin ni makan minum dulu. Diorang bagi Rasputin makan satu kek yang besar dan minum wine yang mahal. Apa yang Rasputin tak tahu, sebenarnya semua makan minum tu dah dicampur dengan cyanide. Tapi kan, lepas dah 2 jam 30 minit, Rasputin ni tak mati-mati. Masa ni, Felix dah mula rasa yang Rasputin ni memang ada kuasa mistik dan racun tak cukup power untuk bunuh dia. So, dia pun pergi ambil pistol dekat bilik dia dan turun balik ke bawah sambil acukan pistol ke arah Rasputin. Rasputin ni duduk relax je pandang Felix. Dia langsung tak tunjukkan rasa takut atau minta untuk tak diapa-apakan. Dan Felix pun terus tembak Rasputin sampai dia jatuh dekat lantai. Lepas tu, Felix dengan kawan-kawan dia pun bersorak happy sebab dah berjaya bunuh Rasputin. Diorang pun naik atas untuk celebrate kejayaan diorang. Tak lama lepas tu, Felix ni start rasa tak sedap hati tau. Dia pun turun balik ke ruang bawah tanah bawa dengan doktor sekali untuk cek keadaan Rasputin. Masa nak cek tu, tiba-tiba Rasputin ni buka mata dan terekam Felix. Doktor tu punyalah terkejut tengok orang mati bangun balik langsung pingsan. Felix terus tolak Rasputin dan berlari naik atas untuk bagi tahu kawan-kawan dia yang Rasputin ni hidup balik. Diorang semua terus turun bawah, tapi tengok-tengok Rasputin ni dah tak ada. Rupanya Rasputin dah merangkak naik atas dan keluar ke halaman rumah Felix. Felix yang nampak Rasputin terus tembak kepala Rasputin berkali-kali. 5 orang kawan Felix yang ada dekat situ pun terus keluarkan pistol dan tembak Rasputin sampai semua peluru diorang habis. Disebabkan takut Rasputin ni hidup balik, diorang pun sumbat mayat Rasputin dalam bonet kereta dan pergi ke Neva River. Masa tu musim sejuk tau, so semua sungai ni dah jadi ais. Jadi diorang korek lubang dan buang mayat Rasputin dekat dalam lubang ais tu. Berita pasal pembunuhan Rasputin dah tersebar dengan pantas walaupun mayat dia belum lagi dijumpai. Bila dengar berita tu, pihak polis pun terus buka kes dan jalankan siasatan. Tak lama lepas tu, ada 2 orang pekerja nampak ada darah dekat Petrovsky Bridge dan nampak ada kasut boot dekat atas ais dekat sungai bawah jambatan tu. Bila mayat Rasputin dijumpai oleh pihak berkuasa, tangan dia dikatakan dalam keadaan ke atas, seolah-olah dia tengah nak tolak ais tu untuk selamatkan diri. Lepas dah dengar berita tu, tersebarlah kabar angin yang mengatakan Rasputin ni akan hidup balik sebagai zombie. Jadi ada ura-ura mengatakan ada orang pergi korek balik kubur Rasputin dekat sebuah gereja yang dibina oleh Anna Vairabova, pembantu peribadi dan kawan baik kepada Zarina Alexandra dekat Zaskoe Selo. Diorang ni juga dikatakan pergi potong kemaluan Rasputin dan bakar mayat dia sampai jadi abu. Kemaluan Rasputin tu dikatakan telah diawet dan sekarang ni dipamerkan dekat Museum of Erotica dekat St. Petersburg. Lepas dengar berita kematian Rasputin, perasaan yang bercampur aduk di kalangan orang ramai. Yang sayang Rasputin, diorang rasa sedih. Yang benci Rasputin, diorang rasa happy bila dia dah mati. Untuk kes pembunuhan Rasputin, Tsar Nicholas II telah menghukum seluruh keluarga Felix dibuang negeri. Sayangnya, pembunuhan Rasputin ni tak bagi perubahan pun pada cara pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua, yang menyebabkan ramai ahli politik Rusia rasa kecewa. Selama ni diorang ingat Rasputin ni yang mempengaruhi cara pemerintahan raja. Tapi bila dah bunuh Rasputin, sama je, tak ada perubahan pun. Jadi, ahli-ahli politik Rusia mulakan langkah yang lebih radikal untuk mengubah cara pemerintahan kerajaan Rusia. 2 tahun lepas kematian Rasputin, segala ramalan Rasputin pun jadi kenyataan. Seluruh keluarga Romanov telah dibunuh masa revolusi Bolshevik atau lebih dikenali sebagai revolusi Rusia pada tahun 1918. Kalau korang nak dengar pasal revolusi Rusia ni, korang boleh layan video aku tahun 2022 dulu yang cerita pasal sejarah negara Rusia. Pada tahun 1929, anak perempuan Rasputin yang bernama Maria telah menulis buku yang bertajuk The Real Rasputin. Maria mengutuk dan
mempersoalkan kebenaran cerita daripada Felix. Sebabnya Maria cakap ayah dia tak suka benda manis. Jadi mustahil dia nak makan kek macam dalam cerita Felix tu. Laporan autopsi pun tak ada sebut pasal racun dekat dalam badan Rasputin. Hasil bedah siasat cuma nampak ada kesan trauma dan kesan tembakan dari jarak dekat. Jadi cerita pasal Rasputin masih hidup masa dibuang dekat sungai tu, Maria cakap semuanya tu tak betul. Even cerita pasal kemaluan Rasputin kena potong pun sebenarnya fitnah semata-mata. Maria cakap Felix ni sengaja buat cerita demi nak nampakkan perbuatan pembunuhan tu macam perjuangan menentang kejahatan. Kira nak nampak macam dia ni hero lah. Barulah dia boleh repair balik reputasi dia dekat mata orang Rusia. Jadi begitulah kisahnya tentang seorang lelaki yang dikatakan mempunyai kebolehan ajaib yang menyebabkan ramai perempuan gilakan dia sampai raja dan permaisuri Rusia pun sayang dia, iaitu Grigori Rasputin. Aku tertarik dengan satu kata-kata daripada Alexander Kerensky, bekas Perdana Menteri untuk kerajaan sementara Rusia. Dia cakap, kalau Rasputin ni tak ada, tak mungkin kita akan jumpa Vladimir Lenin. So, aku harap cerita aku ni memuaskan hati korang lah. Sebenarnya, ada banyak lagi kisah dan urban legend pasal Rasputin yang aku tak ceritakan dalam video aku ni. Kalau korang minat nak tahu, korang bolehlah pergi cari sendiri nanti. So, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Korang boleh juga share urban legend pasal Rasputin yang korang tahu yang aku tak ceritakan dalam video aku ni. Dan kalau kata korang rasa terhibur dan seronok dengar cerita aku ni, rasa macam nak bagi ampau, bolehlah tekan button super thanks tu banyak-banyak. Seperti biasa, aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun mungkin cara penyampaian aku ni tak berapa nak best macam yang korang expect. Aku nak ucapkan juga setinggi-tinggi terima kasih kepada korang semua yang sudi meluangkan masa untuk dengar cerita aku ni sampai habis. Aku doakan kita semua ni akan dipanjangkan umur untuk kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.